اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah. Kitab Pati Paridah, muka surat 68. Muka surat 68, baris bawah sekali. Muka surat 68, baris bawah sekali. Baris bawah sekali itu satu perkataan lah. Satu perkataan dan satu perkataan. Dan juga itu masuk surat 69 dah. Dan juga pada hari kiamat ditimbang amalan kita dalam mizan. Kurungan dia neraca. Mizan neraca. Timbang ni supaya zahir. Kalau berat kebajikan, dimasuk akan dia akan orang yang berat kebajikan ke dalam syurga dengan kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau berat kejahatan, dimasuk akan dia akan orang yang berat kejahatan ke dalam neraka dengan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga pada hari kiamat ditimbang akan amalan kita dalam mizan. Dan juga pada hari kiamat sebagaimana terdahulu dihisapkan akan amalan yang kita telah beramal dalam dunia. Dan juga pada hari kiamat ditimbang akan amalan kita dalam mizan. Tetapi sebelum timbang amalan, dia hisap terlebih dahulu. Dia hisap terlebih dahulu. Hak dalam kitab dinyatakan bahawa wa mahalluhu ba'dal hisab. Hak dalam kitab Tuhfatul Murid, wa mahalluhu ba'dal hisab, dan tempatnya, tempat timbangan amalan ni ba'dal hisab, kemudian daripada hisab. Ni takut ni. Timbangan amalan
berat sebelah kebaikan syurga, berat sebelah kejahatan neraka. Di mana tempat di bilakah timbang amalan? Wa mahalluhu ba'dal hisab, tempatnya tempat mizan kemudian daripada hisab. Kemudian daripada hisab. Ni maknanya kalau kata timbang tu sebelum dah hisab, terima je catatan amalan, maka amalan kita pun dimizankan, kemungkinan berat sebelah kebaikan. Kemungkinan berat sebelah kebaikan. Sebab amal kita banyak juga. Tidak. Timbangan amalan selepas dah hisab, bukan selepas daripada terima catatan amalan. Mula-mulanya terima catatan amalan. Orang yang beriman walaupun fasik sekalipun, walaupun dosa banyak sekalipun, akan menerima catatan amalan dengan tangan kanan. Orang kafir akan menerima catatan amalan daripada sebelah belakang, daripada sebelah kiri. Orang kafir lepas terima catatan amalan, kemudian dibaca akan catatan amalan. Masing-masing akan baca tu catatan amalan tu. Catatan amalan ni bermula daripada mukallaf. Catatan amalan ni bermula daripada mukallaf. Bermula dia balik lah. Berakal tapi budak-budak. Tak ada catatan amalan. Hak mati budak tidak akan menerima catatan amalan. Sebab hak mati budaknya tak ada catatan amalan. Nak terima catatan amalan macam mana? Tak ada. Nak hisap macam mana? Tak ada dosa pahala. Nak timbang macam mana? Tak ada catatan amalan. Tak ada amalan. Ni hak budak-budak yang mati belum balik. Dia tak ada catatan amalan. Dia tidak akan menerima catatan amalan. Tak ada hisap, tak ada mizan. Yang mana yang masuk syurga tanpa hisap, para anbiya, para malaikat, dan mereka yang masuk syurga tanpa hisap tidak akan menerima catatan amalan. Tidak akan menerima catatan amalan sebab mereka tidak ada hisap dan mereka tidak ada mizan. Jadi bilakah bermulanya dicatatkan amalan baik? Bilakah bermulanya dicatatkan amalan jahat? Apabila baligh. Daripada baligh itulah catatan tu akan dibaca. Akan dibaca. Bayangkan kalau bermula catatan amalan baligh dengan akidah yang salah, dengan semayang yang tak betul, dengan hati yang riak, wujud, takabur, hasad, dosa-dosa besar belaka. Bermula je catatan amalan dengan dosa besar. Bayangkan. Bertaubah kemudian dengan taubah nasuha, dosa besar tu semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa yang paling besar sekali, dosa syirik, diampuni oleh Allah apabila bertaubah. Orang kafir sembah berhala, itulah sebesar-besar dosa. Dia bertaubah dengan mengucap 2 kalimah syahadah serta beriman dengan Allah dan Rasul. Diampuni dosa besar sembah berhala, walaupun puluh tahun sembah berhala. Jadi apabila bertaubah dengan taubah nasuha, dalam catatan amalan tu dosa besar tu tidak ada. Baca ke tak? Tak ada.
Dosa besar tu dihapuskan, dipadamkan dosa besar pada catatan amalan. Siapa time terima catatan amalan baca, tak ada lah baca waktunya. Itu penting ke taubat tu. Penting ke taubat. Biar kita baca catatan amalan tu, daripada hak mula daripada catatan amalan, tak ada dosa. Walaha masa balik tu jahil fardu'ain tauhid, jahil fardu'ain pekoh, jahil fardu'ain tasawuf. Dosa besar belaka tu. Bermula catatan amalan dengan dosa besar. Tapi bertaubat kemudian melengkapkan rukun taubat dengan sentiasa mengekali belajar fardu'ain tauhid, pekoh, tasawuf. Berazam di hati tidak akan tinggal dah belajar fardu'ain tauhid, pekoh, tasawuf. Melengkapkan rukun taubat, taubat yang nasuha, licin, tak ada dosa besar tu. Masa baca catatan amalan, tak ada dosa tu. Itu pentingnya berkaitan dengan taubat ni. Berarti Mazali dalam kitab Minhajul Abidin, selepas bicara ilmu, terus fokus pada taubat. Habis bicara ilmu dalam kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali rahimahullah, Imam Ghazali terus fokus kepada taubat. Taubat tu akan memadamkan catatan dosa di dalam catatan hak ada di kita tu. Yang akan dibaca di pada masyarakat selepas menerima catatan amalan. Bertaubat saja terpadam sekalian dosa-dosa yang ada. Masa baca catatan amalan, baca pahala je. Itu pentingnya ilmu, amal yang Mazali mulakan dengan taubat. Mana akan baca catatan amalan, kemudian hisab. Lepas hisab barulah mizan. Lepas hisab barulah mizan. Maknanya terima catatan amalan, kalau terus kepada mizan, kemungkinan pahala berat sebelah kebajikan dimasuk akan dia ke dalam neraka. Tapi pada masa hisab banyak dosa-dosa dengan anak Adam. Pada ni banyak dosa dengan anak Adam. Dosa dengan anak Adam ni, dosa satu dah menjadi benda ni bakaran api neraka. Tapi pahala masih lagi ada. Pahala akan meringankan tempoh masa dalam neraka. Tiba-tiba pahala yang akan meringankan tempoh masa di neraka diambil, diletak pada catatan amal kebajikan orang yang dizalimi atas dunia. Faham molek sini? Macam sebut dah minggu lepas, dosa kita dengan Allah pahala kekal. Dosa dengan Allah pahala kekal, timbanglah nanti mana-mana banyak pahala dengan dosa. Dia begini, bila sebut kata pahala syurga, bila sebut kata dosa neraka. Dok semayang neraka, makan riba neraka, makan rasuah neraka, dedah aurah neraka, mengumpat neraka. Oh, panda-panda letak neraka. Dak, bukan kita yang sebut. Itu peringatan Quran dan hadis. Dah kita kata neraka, kita menetap orang neraka. Kejahatan tu balasannya neraka. Neraka ke tidak, tu lepas daripada hisab, lepas de mizan. Tapi untuk kejahatan tu neraka. Orang semayang syurga, orang tutup aurah syurga, orang baca Quran syurga. Oh, kalau dia semayang, dia tutup aurah, dia baca Quran, dia mengupak orang siang malam, tu bahagian neraka. Tetapi dia kata syurga, untuk kebajikan tu syurga.
Masuk syurga ke tidak? Hisab. Timbang amalan pula. Timbang itulah mana banyak pahala dengan dosa. Tapi untuk dosa tu neraka lah. Untuk pahala tu syurga. Jadi orang yang buat dosa ni tentu neraka. Timbanglah pulaknya. Orang yang buat kebajikan ni tentu syurga. Timbang pula amal dianya baik dengan jahat. Sekarang ni tak boleh sekarang ni. Kenapa tak tahulah. Sebut kata tengah sampai neraka. Oh, ini saya tak suka dengar. Neraka. Macam neraka hak dia. Oh, pulak dah. Kata jenis penyakit apa? Terseloh pelik-pelik. Kalau dok reti agama jahil tak mau peduli agama, senyap sudahlah. Tuhan masing-masing. Tapi dia menzahirkan kejahilan. Makna buat kebaikan syurga, buat kejahatan neraka. Syurga neraka lepas hisab, lepas mizan. Kemudian selepas meniti tiang sirat. Dia semayang tak tinggal. Tapi dosa dia banyak. Timbanglah. Mana berat? Pahala semayang dengan dosa-dosa banyak. Berat pahala semayang syurga. Berat pahala dosa-dosa banyak tu neraka. Tapi semayang dia tu pahala meringankan tempoh masa neraka. Meringan tempoh masa neraka. Pahala banyak timbangnya syurga. Tapi dosa yang ada tu yang akan merendahkan darjah dalam syurga. Sekarang timbang. Berat sebelah kebaikan syurga. Dosa banyak mujur-mujur je berat kebaikan sikit. Maka dosa inilah yang akan merendahkan darjah syurga. Timbang berat kejahatan masuk neraka. Tapi hak pahala hak ada ni yang akan mengurangkan tempoh masa neraka. Contohlah kita kata dosa 60%, pahala 40%. Tak sama tempoh masa neraka dengan orang dosa 70%, pahala 30%. Dengan orang dosa 80%, pahala 20%. Sebab dia dosa 60%, pahala 40%. Tempoh masa neraka dia ringan nak banding dengan hak dosa 70%. Hak pahala hanya 30%. Tuak bandingan gitulah. Pahala dia 60%. Dosa dia 40%. 50-50 tu syafaat Nabi SAW lah pulaknya. Makna kita kira ni pahala dia 60%, dosa dia 40%. Syurgalah dianya. Tapi darjah syurga rendah. Kalau pahala 70%, dosa dia 30%, darjah syurga dia tinggi. Pahala 80% lagi tinggi. Pahala 90% lagi tinggi. Pahala sepenuhnya dosa sentiasa dia bertaubat, syurga darjah yang paling tinggi. Jadi sebut kata pahala balasannya syurga, sebut kata dosa balasannya neraka. Kita pergi pada dosa berkait dengan hukum Allah Ta'ala saja, tak kait dengan anak Adam. Dia tidak akan menjejaskan pahala yang ada. Sampai masa timbang-timbanglah. Tapi dosa dengan anak Adam, dosa tu dosa dah memberatkan timbangan sebelah kiri. Tahu tak ni? Tiba-tiba dosa-dosa tu dengan anak Adam, pahala hak sepatutnya memberatkan sebelah kanan akan diambil, akan diletak di catatan kebajikan orang yang dizalimi atas dunia. Cuba kau fikir, orang yang diumpat atas dunia, orang yang dimaki atas dunia, orang yang difitnah atas dunia, orang yang diambil harta atas dunia dengan cara yang tak betul. Cuba fikir. Pahala dosa kekal, pahala diambil diletak atas kebajikan. Kalau pahala diambil, dosa diampuni tak apa.
Dosa tidak diampuni. Tapi pahala diambil, diletak atas kebajikan. Orang yang dizalimi atas dunia. Habis pahala. Ada lagi dosa anak Adam. Dosa yang dizalimi diletak pula atas catatan kejahatan orang yang menzalimi. Faham tak? Ni takut bila ni, takut ni hisab. Barulah bicara bab mizan. Banyak pahala diberi kepada orang yang dizalimi timbang kok congek sebelah kiri. Ni ceritanya orang mati dalam iman ni. Ni cerita orang mati dalam iman. Pada ni hok mati kafir tu tutup buku tu. Hok mati kafir tu. Hok mati dalam iman ni kita bicara ni. Dosa ada, pahala ada, dosa ada. Ada kedua-dua. Masa menerima catatan amalan. Tapi pada masa hisab. Pada masa hisab. Mana? Kalau kira gitu, ani pada hasibu qabla an tuhasabu ni. Hisab, hitung diri kamu sebelum kamu dihisab di padang mahsyar. Hisab, kira, hitung balik. Yang nak ngumpat ke orang tu kenapa? Haram dosa besar satu dah. Dosa tu kekal tanpa bertaubat. Tiba-tiba pahala kebajikan kita beri ke dia. Kalau pahala kebajikan kita beri pada orang yang diumpat, dosa umpat kita diampuni oleh Allah. Olah hilang pahala pun dosa tak ada. Hilang pahala sebab pahala kebajikan akan diletak di catatan orang yang diumpat. Dosa umpat Allah padamkan. Tak apalah. Dah. Pahala amalan akan dipindah kepada orang yang diumpat. Dosa mengumpat dosa besar tu kekal. Mana? Mengumpat, memaki, memfitnah dalam FB. Kadang-kadang ada juga kok tengok-tengok, nampak ikut pengajaran ilmu, nampak duduk share pengajaran ilmu. Hok kelas saya pun ambil buat share juga. Selain daripada tu, dalam FB tu penuh dengan kata kok orang. Apa benda tak tahulah. Taklah nampak minat jugalah pengajian agama. Banyak juga share pengajian agama. Rakam-rakam orang mengajar pun banyak. Hak saya pun ada juga dalam tu. Tapi Facebook yang sama penuh kata kok orang. Tak tahu dia nak apa. Tak tahu siapa nama tu. Tapi orang bahasa dengan ayah haji. Jangan kita ayah haji. Ayah haji. Kalau kita nak marah kau kering ayah haji. Kata. Ada ni. Kau rasa kering se. Marah tu. Kau kering ayah haji. Dalam FB share pengajian agama. Dalam FB juga penuh dengan umpat. Orang Islam je. Mulalah. Itu nak kata, ini nak kata. Orang kafir setuh buat hukum agama. Orang kafir dia tak tahu. Kita kena ilmu lah ke dia. Biar dia tahu agama kita. Orang kafir punyalah dia nak pertahan. Orang Islam tu duk kata macam-macam pula. Duk kata. Orang Islam duk kata macam-macam. Orang kafir duduk kosek bau hukum agama kita tu. Orang kafir. Dia tak reti. Kita beri penerangan ke dia. Allah lembutnya dengan orang kafir. Dengan orang Islam, dia nak kata macam-macam. Ada je salah tu perkara tu. Ulang pak ulang. Apa dia tu? Mengumpat orang panggil. Manis je mengumpat orang Islam. Orang kafir, punyalah nak gosok belakang. Dia orang nak tahu. Di situ buat hukum agama kita, kita beritahu ke dia. Konong-konong.
Tapi masalahnya kata ada duk share rakaman. Hak saya pun ada juga dalam tu. Apa benda nak pun tak tahu. Kita belajar agama ni nak selamat hari akhirat, nak kenal dosa pahala. Dosa dengan Allah tinggal semayang, dok. Tinggal puasa, dok. Berjudi minarok kita tak terbabit. Makan riba kita tak terbabit. Rasuah kita tak pernah. Pada ni mencuri tak pernah. Orang tak pernah kosek. Barang orang tak pernah kosek. Baik dah tu. Tapi hak dosa dengan Adam tu belum cerita hak dosa hati lagi. Riak, ujub, takabur. Hak zahir ni dulu. Hak dosa lain, hak zahir tadilah berjudi menarok tak kenal. Jadi digunakan FB tu untuk neraka orang panggil. Orang Islam awak salah tu gak pahulang-ulang. Nak kata macam-macam. Orang kafir tu buat hukum agama Islam kita, berlembut pula. Yang saya sebut ni sebab hak dalam FB ada pula kuliah hak saya. Kena fikirlah. Hak dengan Adam kena jaga molek. Dosa dengan Adam kekal duduk sebelah sebelah timbangan sebelah kiri. Pahala tu diambil akan diletak pada kebajikan orang yang dizalimi atas dunia. Macam sebut tadilah, kalau pahala diambil, dosa mengumpat tu dipadamkan oleh Allah, ringan sikit kalau kita nak kira. Tidak, pahala diambil, dosa mengumpat tu kekal. Mana yang sebelah kiri dosa kekal berat, hak sebelah kanan pahala hak asalnya berat, jadi bertambah ringan. Pada masa hisab nyatalah mana berat mana ringan pada masa mizan. Jadi tempat mizan adalah selepas daripada hisab. Kemudian berkait dengan mizan ni, ini termasuk yang wajib diimani. Sebab itu jelas di dalam Al-Quran. Wal waznu yauma izinil haq. Mizan pada hari kiamat itu adalah sebenar. Itu sebenar. Wa nada'ul mizana al-qista li yaumil qiyamah. Ayat yang cara berkaitan dengan mizan. Ayat yang berkaitan dengan mizan. Hak dalam ayat yang kita duk baca semua tu. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adra kama hiya narun hamiyah. Surah apa? Tanya surah memang ngiga nak jawab. Saya pun dah ingat surah apa tu. Surah apa? Muqaddam lah, juz amma, betul lah. Sebab tu boleh baca sebab juz amma. Tak apalah, biasalah orang kitanya. Ayat tu tahu. Dalam Quran tu. Tapi duduk di surah, nama apa surah? Fa amma man saqulat mawazinuhu. Sesiapa yang berat oleh timbangan amalan kebajikan, fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka dia dalam kehidupan yang senang lenang. Wa amma man khaffat mawazinuhu, siapa yang ringan timbangan amalan kebajikan, fa ummuhu hawiyah, tempat kembalinya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah, api yang panas membakar tu hawiyah. Mana ni
Hak berat timbangan amalan kebajikan. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika allazi khasiru anfusahum. Siapa yang berat oleh timbangan amalan kebajikan, maka mereka itulah orang yang berjaya. Siapa yang ringan timbangan amalan kebajikan, maka mereka orang yang merugikan akan diri mereka ketika hidup atas dunia. Itu ayat berkaitan dengan mizan, timbangan amalan. Ditimbang akan amalan kita. Dah kitab kita ni ditimbang akan amalan. Dia ini jumhur mufassirin lah. Kebanyakan ulama tafsir mengatakan bahawa ditimbang di sini ditimbang akan amalan. Dia dua pandangan di sini. Satu, ditimbang akan amalan baik dan jahat. Satu, ditimbang akan catatan amalan baik dan jahat. Tengok dalam kitab Faridah ditulis macam mana. Timbang amalan ke timbang catatan amalan. Dan bahawasanya segala amal mereka itu ditimbangkan di dalam mizan. Itu dah kitab Faridatul Faraid. Dan bahawa segala amal juga. Macam parti Faridah ni lah. Ditimbang akan amalan. Ditimbang akan amalan. Setengah pandangan bukan ditimbang akan amalan, ditimbang akan catatan amalan. Dia ada dua pandangan di situ. Dia ada dua pandangan. Dia pandangan yang saya sebut tadilah, hak jumhur mufassirin, kebanyakan ulama tafsir, yang ditimbang adalah kertas amalan, catatan amalan, bukan amalan. Kalau kita ni ditimbang akan amalan, yang mana amalan kita di hari akhirah Tuhan akan jadikan berjisim. Amalan kita di hari akhirah Tuhan akan jadikan berjisim, berbentuk. Mana kalau amal tu amal kebajikan, cerah amalan tu. Kalau amalan tu kejahatan, akan jadi gelap. Gelap, hitam. Hak jisim amalan tu. Ada ni. Sebab dah kita ni ditimbang akan amalan. Boleh takdir mudhaf. Amalan ni catatan amalan boleh. Tapi kekalkanlah timbang amalan. Sebab memang ada satu pandangan, pada masa timbang tu timbang amal. Amal baik, amal jahat. Timbang macam mana? Amal baik, amal jahat akan dijisimkan oleh Allah. Akan dijadikan bentuk oleh Allah. Amal baik cerah, amal baik ni. Amal jahat gelap. Timbang amal tu. Tanda ni. Satu pandangan tidak. Yang ditimbang adalah catatan amalan. Catatan tu. Sebab malaikat catat amal baik, catatan yang lain. Malaikat catat amal jahat, catatan yang lain. Tanda ni. Malaikat yang mencatat baik jahat ni, malaikat akan catat amal baik pada catatan lain. Malaikat akan catat amal jahat pada catatan yang lain. Jadi pada masa mizan, pada masa timbang, maka dia letak catatan kebaikan dan catatan kejahatan.
Catatan baik letak belah kanan, catatan jahat letak belah kiri. Sebab mizan ni, neraca ni dia ada 2 daun. Dia panggil 2 daun 1 lidah dia panggil. 2 daun 1 lidah. Dia ada 2 daun. Pada 2 daun ni. Dia ada lidah tengah ni. Yang mana dia punya lidah tu sebesar 7 petelangit 7 petelangit bumi. Maka daun sebelah kanan letak catatan kebaikan. Daun sebelah kiri letak catatan kejahatan. Kalau timbang kertas, satu pandangan timbang amalan tu yang akan dijisimkan, akan dibentuk oleh Allah. Maka amal kebaikan yang berjisim cerah tu letak pada daun sebelah kanan. Amal kejahatan yang gelap tu letak di daun sebelah kiri. Faham tak ni? Tapi kita ni ditimbang akan amalan kita, bukan catatan amalan. Yang kita duk pegang selama ni macam mana? Timbang amalan ke timbang catatan amalan? Mana gitu? Ni lain ni. Satu timbang amalan, satu timbang catatan amalan. Hak kita pegang macam mana? Timbang amalan ada. Yang kita duk pegang lah. Timbang amalan ke timbang catatan amalan? Timbang amalan. Timbang amalan lah. Kitab kita ni. Timbang amalan macam mana? Tuhan akan jisimkan amalan kita. Tuhan akan bentukkan. Timbang suratan amalan. Suratan. Bukan timbang amalan. Maka suratan amal kebaikan, neraca belah kanan, daun belah kanan. Suratan amalan kejahatan, neraca sebelah kiri, daun sebelah kiri. Dia gitu. Timbang-timbang ni supaya zahir. Supaya zahir. Allah Ta'ala maha mengetahui. Ada ni. Bukan kata mizan tu supaya zahir. Hisab pun sama. Bukan kata hisab. Bahkan yang malaikat duk catat kebaikan dan kejahatan tu, kiraman katibin tu, roket atik belah kanan, roket atik belah kiri tu. Allah Ta'ala perintah malaikat catat. Sama juga supaya zahir. Malaikat tak payah catat. Bukan Allah mengetahui sahaja. Bukan kebaikan kejahatan berlaku, Allah buat belaka. Allah kendak pada azab, Allah buat sampai masa berlaku. Bukannya Allah mengetahui. Hamba buat baik, hamba buat jahat. Bukan Allah hanya mengetahui. Bukan Allah telah menentukan pada azab hamba buat baik ataupun jahat. Sampai saat hamba buat baik, Allah yang buat hakikinya. Sampai saat hamba buat jahat, Allah buat pada hakikinya. Lepas tu, kenapa malaikat diperintah catat? Supaya zahir. Gitu je. Dia hak atas dunia lain. Hisab atas dunia, mahkamah atas dunia. Hisab atas dunia, mahkamah atas dunia. Tok hakim ke, juri ke, dah tahu mana betul mana salah. Lepas tu barulah ni kemukakan bukti begini. Ada ni. Hakim ke juri ke dah tahu belaka tu. Sama masa memutuskan hukum, betul ke salah pun dah tahu. Cuma dia pakai hukum zahir ikut kepada bukti. Atau atas dunia hak manusia jahil. Hak Tuhan ni catat lagi, hisap lagi, timbang pula biar nampak. Berat belakang bloki supaya zahir je. Bukan kata Allah tidak mengetahui, bukan.
Sebab apa yang berlaku bukan Allah mengetahui saja, bukan Allah yang menentukan, bukan Allah yang melakukan. Kalau berat kebajikan, hak amal tadi, dimasukkan dia akan orang yang berat kebajikan ke dalam syurga dengan kurniaan Allah. Dan kalau berat kejahatan, dimasukkan dia akan berat kejahatan ke dalam syurga dengan keadilan Allah. Berat sebelah kebaikan, berat sebelah kejahatan. Sama berat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berat sebelah kebaikan, Nabi bagi syafaat, Nabi berat belah kanan laginya. Berat dah kebaikan, syurga dah, tapi lapis bawah. Syafaat Nabi naik lapis yang lebih tinggi. Ada ni. Berat kebaikan syurga dah, Nabi bagi syafaat pula. Sama berat, Nabi bagi syafaat, berat belah kanan masuk syurga. Berat sebelah kejahatan masuk neraka. Orang beriman ni Nabi bagi syafaat. Kalau ikut kepada neraka tu, tempoh masa dia lama. Nabi bagi syafaat, tempoh neraka dia dipendekkan. Tu. Tak ada ni. Berat sebelah kebaikan, sama berat. Berat sebelah kejahatan, Nabi akan bagi syafaat pula. Itu dia akan bercakap di hadapan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berat sebelah kebaikan, berat sebelah kejahatan. Pada masa timbang atas neraca yang ada 2 daun. Pandai ni 2 daun ni, kau panggil apa gitu? 2 ceper. Pandai ceper? Tahu ceper? Tak kenal ceper. Daun tu lah ceper panggil kan? Warna ukit payung ni. Orang apa tu? Hak bulat tu panggil apa? Hak orang bubur daging tu panggil apa? Ni daun bulat ni panggil apa? Panggil ceper lah tu. Ke bahasa buku panggil apa dia? Panggil daun ke? Daun pun bukan bahasa buku. Daun tu duk pokok daun. Warna hijau tu daun. Ni nak bulat. Saya mengaji dia panggil daun. Biasa tu sebut ceper. Tapi kita panggil benda ni. Ni. Hak bubur daging ni. Panggil benda. Ceper. Tapi itu bukan bahasa buku. Mana orang sekolah? Panggil benda tu. Hak bulat tu panggil benda. Masa periksa bahasa Malaysia boleh markah berapa ni tak tahu. Panggil apa tu? Memanglah saya mengaji sebut daun, 2 daun dipanggil. Ceper itulah. Dulang. Panggil dulang. Ni 2 ni. Panggil dulang. Dia kalau atas dunia, dia ada 2 daun. Kalau berat belah kanan, daun belah kanan akan turun ke bawah, daun belah kiri akan naik ke atas. Dia gitulah. Berat ni, banyak pahala ni. Banyak dosa, daun sebelah kiri akan turun ke bawah, daun sebelah kanan akan naik ke atas. Pada ni. Itu timbangan atas dunia. Timbangan atas dunia, 2 daun, berat belah kanan, turun belah kanan, belah kiri naik. Pada ni. Sama berat, duduk sama tengah. Berat belah kiri, turun belah kiri, belah kanan naik. Ni. Itu timbangan atas dunia. Di hari akhirat 2 pandangan. Satu pandangan sebagaimana timbangan atas dunia. Kalau berat sebelah kebajikan belah kanan, akan turun hak daun belah kanan. Itu satu pandangan. Satu pandangan tidak. Hak mana berat dia akan naik, hak mana ringan dia akan turun. Jadi pening sikitlah kita nak apa? Sebab dia lain daripada hak apa yang berlaku atas dunia. Dia kalau banyak amal baik ni,
maka amal akan naik. Wal amalu solihu yarfa'u. Quran kata amal soleh akan mengangkat. Amal soleh mana apa ni? Hak belah kanan ni berat kebajikan, dia akan naik ke atas. Hak berat naik. Amal kebaikan sikit sangat, tak banyak, turun ke bawah. Hak dosa banyak, dosa naik. Itu satu pandangan. Tapi payahlah tu, sebab dia ni tak sama dengan atas dunia. Jadi satu pandangan itu, bukan itu pandangan yang muktamad. Hak mana hak berat akan turun ke bawah, hak mana ringan akan naik. Berat belah kanan, mana daun belah kanan tu akan turun, banyak pahala. Banyak dosa, pahala sikit, maka hak belah kiri akan turun ke bawah, hak belah kanan akan naik sebab dia ingat pahala tak banyak. Tu hak atas dunia. Itulah di hari akhirat atas pandangan yang muktamad. Satu pandangan tidak, jangan awak macam timbang atas dunia. Hak mana berat tu akan naik sebab apa ni? Tinggi ni, banyak pahala ni, naik hak banyak pahala ni. Banyak dosa. Banyak dosa, naik hak banyak dosa ni. Sebab dia berat sangat dosa ni, naik dah ke atas. Di mana? Tu ulama berbeza pandangan. Mana berat kebajikan tu, dia punya daun turun ke naik. Tapi tak kira lah, janji berat kebajikan banyak pahala. Dimasukkan dia ke dalam syurga dengan kurniaan Allah. Dan kalau berat kejahatan, dimasukkan dia ke dalam neraka dengan keadilan Allah. Barulah penentuan syurga neraka, lepas hisab, lepas mizan. Atas dunia ni kita hanya boleh sebut. Sebenarnya Quran sebut orang buat kereta Tuhan syurga, orang buat langan Tuhan neraka. Kamu ni terbabit dengan rasuah, kamu ni neraka. Sedap kata neraka pada amalan dosa besar makan rasuah. Sebab Nabi kata ar-rashi wal murtashi finnar. Nabi kata, maknanya kalau sebut kata orang bakar orang neraka ni, bukan orang mengajar tu nak buat pandai-pandai. Tu kata dalam FB ni pelik-pelik lah. Nabi kata ar-rashi wal murtashi finnar. Pemberi rasuah, penerima rasuah sama-sama neraka. Pemberi, penerima sama-sama neraka. Dah dia semayang bang dok tinggal, dia rasuah tu je hak kejahatan dia terbabit. Dia tak pernah curi harta orang. Kan rasuah ni kan dikatakan halal, kan dia kata halal kan. Halal ni tu dia ambil rasuah, lepas tu dia minta halal pula. Halal ni, halal. Orang tu berkata halal, tu kan beri tu pula. Halal. Bukan dia menghalalkan rasuah. Maksudnya maksud kalau dia kira kok, jangan mu tutup di hari akhirat lah. Aku ambil duitmu ni. Sebab ambil duitmu ni, mu jadi senang. Kalau tidak, mu kena naik mahkamah ke, mu kena bayar saman ke. Kalau kena naik mahkamah, banyak habis duit. Kalau bayar saman betul benar, banyak habis duit. Nak jadi duit tak banyak habis, kedai sikit duit. Lepas tu dia minta halal. Ni makna apa ni? Jangan tuntut di hari akhirat. Gitulah. Dia bukan menghalalkan rasuah. Takut ulok di hari akhirat tu. Minta halal. Dah sungguh ni minta halal. Minta rasuah itu minta halal pula. Tapi dia semayang, timbanglah pula. Tapi hak kata rasuah ni neraka, Nabi yang kata. Lepas tu neraka ke tidak, timbang. Mana bicara bab hisab, bicara bab mizan. Satu FB tu
Allah dia mengajar. Tinggal semayang neraka. Tinggal semayang neraka. Hak ni dak seronok dia mengajar. Tinggal semayang neraka budak seronok lagi. Hak tu memanglah neraka. Tu tiang agama. Neraka ni mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hambali murtad orang tinggal semayang. Bukan neraka. Kekal neraka selama-lamanya. Ingat baik. Tinggal semayang neraka ni tu mazhab Syafi'i. Mazhab Hambali tinggal semayang bukan neraka, kekal neraka selama-lamanya. Apa? Murtad kafir dah dianya. Mazhab Hambali ni macam mana pula kata murtad kafir? Tu dalam hadis, man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara jihara, Nabi kata. Siapa yang tengah sembahyang dengan sengaja, maka kafir terang-terang dah dianya. Tengah sembahyang dengan sengaja, bukan tertidur, bukan terlupa. Sengaja ni termasuk pada masa sakit. Pada masa sakit dok sembahyang, dengan sengaja tinggal sembahyang. Kan ada orang sakit kan? Kita bukan sengaja tak ambil sembahyang, sakit sengaja. Yang tak sengajanya dua je. Tertidur tak sedar, terlupa tak ingat. Tu dua je yang panggil tak sengaja. Sakit tinggal semayang sengaja, faqad kafara, sesungguhnya Nabi kata kafir dia tu. Ada ni jihara, terang-terang kafir. Kalau pakai mazhab Hambali kok, kafir itu kafir agama, bukan neraka tinggal semayang ni, kekal neraka selama-lamanya. Tapi mazhab Syafi'i kita, kafir di situ kafir nikmat, bukan kafir agama. Neraka tu memang neraka. Tapi nak sebutnya, orang mengajar sebut kata tinggal semayang neraka, tak puas hati. Ni ada FB ni. Sebab sebut neraka orang tinggal semayang. Dan nak sebut apa? Tapi syurga ke neraka ke, hisab, mizan, syafaah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ni. Memang dia ni ahli neraka, tapi Nabi bagi syafaah, dia akan masuk syurga. Sekurang-kurangnya syafaat Nabi, tempoh masa neraka akan dipendekkan. Itu syafaat Nabi. Belum cerita lagi keampunan dan kurniaan daripada Allah. Ada ni. Belum cerita lagi kurniaan daripada Allah, keampunan daripada Allah. Allah kehendak nak ampun di padang mahsyar, Allah ampun. Ada ni. Kalau dengar gitu, rasa cerah, ada harapan. Memanglah kena mengharapkan akan rahmat keampunan Allah dan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Ada rajak di situ. Tapi takut sebab Allah ampuni kepada siapa yang Allah kehendak. Takut kita tak masuk. Syafaat Nabi pun sama. Ada yang Nabi boleh bagi syafaat, ada yang Nabi tak boleh bagi syafaat. Pada ni syafaat tu pertolongan lah. Nanti di hadapan dia akan pergi pada bab syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesalah berkaitan dengan mizan, timbangan amalan. Siratul mustaqim, titiran sirat. Selepas daripada mizan, meniti titian sirat. Wallahu a'lam. Kita ni di penghujung kitab dah, Fatih Faridah ni. Habis kitab Fatih Faridah, cadangan ada bagai-bagai tu. Ada cadang nak ulang balik, tak ulang lah, ambil kitab lain lah pula. Kalau nak ulang balik, ambil kitab Faridatul Faraid, pokoknya beli kitab lain pula, kesayang ke duit. Fatih Faridah, pada ulang kitab Fatih Faridah, baik kita ambil Faridatul Faraid.
Sekurang-kurangnya Faridatul Faraid itu ada hak rumi. Pati Faridah tak ada rumi. Ataupun boleh juga kita Hidayatus Salikin ni baca dua tempat. Sekarang ni baca bab pekoh. Lambat lagi nak masuk bab tasawuf tu. Nak masuk bab tasawuf dalam kitab Hidayatus Salikin ni, kalau hak nipis saya ni tak ada. Sekarang kita di muka surat. Sekarang di muka surat 21. Nak masuk tajuk tasawuf dalam kitab dalam kitab Hidayatus Salikin ni, nak masuk tajuk tasawuf muka surat 71. Sekarang muka surat 21. Nak masuk tasawuf muka surat 71. Muka surat 21 ni kita Bukit Payung ni berapa tahun dah? Berapa tahun dah? Nak sampai di surat 21 ni berapa tahun? Berapa tahun? 3. 6 tahun. 6 tahun. Berapa? 2017. Oh, 6 tahun 7 tahun dah. 6 tahun surat 21. Lepas tu nak sampai surat 71, 21, 42, kena 12 tahun lagi lah. Ada? 20 dah 21, 6 tahun 21 jadi 42, 6 tahun, musuh 63, jadi 12 tahun lagi lah. Sebab kita ni dahulu di muka surat berapa dahulu, muka 8 bicara bab tauhid. Lepas tu baru masuk surat 9 masuk pekoh. Sekarang ni kita kira ibadat zuhir lagi ni, bab zuhir dulu. Masuk bab solat muka surat 41. Bab solat muka surat 41. Hak saya pagi tadi tu Masjid Pulau Ketang tu, dalam bab solat lah, muka surat 43 ke berapa. Surat pagi tadi muka surat 43. Di Pulau Ketang tu rasanya 10 tahun lebih dah rasanya. Pulau Ketang surat 41 masuk bab pekoh, bab semayang. 45 masuk bab imam, masuk bab berjemaah. 52 masuk bab puasa. 57 masuk bab mata, telinga, lidah, perut, faras, tangan, kaki. Surat 71 bermula bicara 10 sifat kecelaan. Masuk 85 bermula bicara 10 sifat kepujian. Jadi 71 itulah bermulanya bicara ilmu tasawuf. Dalam kitab Hidayatus Salikin ni dia ada tauhid di hadapan, dia ada pekoh, dia ada tasawuf. Saya pernah sebut sebelum ni, macam mana kalau kita baca hak di awal, kemudian hak kitab kedua kita masuk di tengah. Saya ada buat gitu, macam contohnya di Masjid Bukit Besar hari kami, kitab yang sama, Hidayatus Sibyan, tauhid di hadapan, pekoh di tengah. Jadi saya baca tauhid dahulu selesai, barulah pindah pada kitab yang kedua, kitab yang sama, masuk dalam bab pekoh. Lepas tu saya ambil tasawuf, kitab lain pula selagi di 3 di Masjid Bukit Besar tu. Tapi kitab 2 je. Cuma tauhid, pekoh, Hidayatus Sibyan, tasawuf. Sekarang ni kitab Minhajul Abidin. Mana saya ada buat gitu. Nak ambil Hidayatus Sibyan, tauhid mula-mula, lepas tu masuk bicara pekoh di tengah, Ustaz 8, Ustaz 9. Satu kitab tapi baca 2 tempat. Ini samalah. Kita Hidayatus Salikin ni baru Ustaz 21. Duk bicara bab amat pekoh apa semua ni panjang. 41 baru masuk bicara bab semayang. Baru masuk bicara bab semayang, Ustaz 41. Kita nak bila nak jumpa hak fardhu ain tasawuf.
Pada tasawuf 71. Tunggu 12 tahun lagi insya-Allah. Nak kira mana? Tak apalah, kita kira balik tu. Kira balik. Cuma kalau nak ulang kitab Fatih Perdana tu dah ulang lah. Cuma tu kalau kita lain ataupun kita ringan sikit bawa sekitar je. Bawa sekitar, belajar 2 bahagian. Cepat sikit habis kitab. Tak apalah tu, kita bincang balik. Ini kitab Hidayatus Salikin, muka surat 21. Surat 21, baris yang ke-18 daripada atas. Baris yang ke-18 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan kata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, hendaklah engkau bahagikan segala waktumu. Waktu mana ni? Yang kemudian daripada sembahyang subuh hingga terbit matahari, itu atas 4 bahagi. Daripada sembahyang subuh hingga terbit matahari, hingga syuruk. Hingga terbit matahari, hingga syuruk. Maka dia kata engkau bahagi segala waktu tu atas 4 bahagi. Kemudian muskat 22 sebelah tu, waktu daripada syuruk terbit matahari hingga gelincir matahari. Gelincir matahari itu waktu zuhur. Gelincir matahari waktu zuhur. Sekarang ni daripada sembahyang subuh selesai sehingga kepada terbit matahari, syuruk. Surat 21-22 sebelah, hatu faslun fi adabi ma ba'da tulu'i syamsi ila zawal. Hatu daripada terbit matahari syuruk sampai gelincir matahari, sampai zuhur lah gelincir matahari. Tenggelam matahari itu maghrib, itu ghurub. Maghrib, tenggelam matahari. Gelincir ni duduk tengah langit, gelincir itu waktu zuhur. Jadi selepas dia terbit matahari, bicara berkaitan dengan sembahyang Isra', sembahyang duha. Selesai sembahyang Isra', selesai sembahyang duha, antara terbit matahari sampai kepada waktu zuhur tak ada sembahyang dah. Selain daripada Isra', daripada duha, tak ada dah. Tak ada sembahyang dah. Maka untuk waktu daripada terbit matahari syuruk sampai ke zuhur ni, sembahyang sunat Isra' beres, sembahyang sunat duha selesai, tak ada sembahyang dah. Maka Imam Ghazali suruh kita buat suatu daripada 4 perkara juga. 4 perkara. Hal ni daripada sembahyang subuh sampai kepada terbit matahari, buat 4 bahagi. Antara terbit matahari sampai ke zuhur, Imam Ghazali suruh buat suatu dan 4 perkara. Suatu 4 perkara. Yang pertamanya apa? Menuntut ilmu yang beri manfaat. Dia ada 4 perkara. Menuntut ilmu. Ni. Waktu ilmu ni, waktu syuruk ni, waktu duha ni. Untuk ilmu. Memang orang kita amal gitu. Menuntut ilmu. Siapa tengah hari, siapa pukul 2, siapa pukul 3. Ilmu duniawi. Ukhrawi mana? Duniawi lah. Bukan waktu pagi, bukan sampai ke zuhur, bukan sampai ke 2 ke 3. Tiap-tiap hari. Ilmu apa? Ilmu dunia. Imam Ghazali kata ilmu akhirat.
Hak antara terbit matahari sampai ke zuhur. Belajar satunya lagi dia ada 4 perkara dia bagi situ. Mana kalau orang yang perlu cari nafkah dia bekerja saat tu. Orang yang khidmat tolong orang, dia tolong orang pada masa tu. Ni antara terbit matahari sampai ke zuhur. Lepas tu dia cerita pula zuhur sampai ke asar. Susun macam mana? Ini yang kita Idatul Salikin. Imam Ghazali akan susun amalan. Sekarang ni daripada terbit matahari sampai ke daripada subuh hingga terbit matahari. Hingga syuruk. Imam Ghazali suruh bahagikan waktu tu atas 4 bahagi. Antara semai subuh sesat dengan terbit matahari. Hak panjangnya terbit matahari sampai ke zuhur. Itu waktu yang panjang. Di situ letak tempat belajar ilmu bermanfaat. Bukan lepas subuh belajar. Bukan kuliah subuh. Tapi dah kita kuliah subuh lah boleh celah sekejap. Lepas daripada syuruk ni nak mari lagi tempat kerja. Gitu. Sama juga. Dan kita ada tu saliking ni bukan kuliah maghrib. Bukan kuliah maghrib. Lepas maghrib Mazali akan susun semayang sunat awabin 6 rakaat 20 rakaat sunat awabin antara maghrib dengan isyak. Baca Quran, berzikir. Bukan kuliah maghrib. Ilmu ni selepas daripada terbit matahari. Waktu belajar ilmu. Tapi ilmu dunia yang kita belajar belah-belah tahun. Ilmu agama. Kemudian nak selit kuliah subuh. Pendeknya masa. Letak kuliah maghrib. Masa panjang maghrib ni. Tapi bagi orang yang tak mau belajar, susah sekali. Masuk isyak dak belajar lagi. Dak semai isyak lagi. Duk belajar semacam panasan pula jadinya. Wahara pula. Hak tak mau belajar tu berapa kerak je. Tak ramai pun tak mau belajar. Tak ramai nak belajar. Tapi hak tak mau belajar ni hak jenis jing April. Hak jenis bapa. Hak jenis dengar kata orang. Nak kena dia je. Hak jenis jing April. Duk masjid tapi jing April. Jangan. Ada masjid jangan tu. Tiam jangan duduk situ. Jing April duduk situ. Dia kata jing April duduk situ. Tengok. Jing April. Jalan kalau tolak reboh dah. Jing April mana? Tak ada tenaga dahnya. Tapi gong tak habis-habis. Tu jing April duduk masjid. Hak ni tukang kaca ni. Seorang 2 je. Orang ramai nak belajar. Jadi masa tu agak jadi terganggu. Mak bila kau masa panjang. Ni. Waktu duha. Kita ni 9:40 ni sikit sangat dah. Orang mengajar 3 jam. 3 jam. 3 jam. Satu kitab sejam, 2 kitab sejam, 3 kitab sejam. 3 jam. Hari ni kita. Pukul 9 sampai pukul 11. Buruk lah apa dia tak bangun lah. Sakit lutut, sakit pinggang, sakit macam-macam sakit lah. Sejak setengah ni pendek dah kita ni. Tapi yang lebih sedap mengajar memanglah waktu duha. Ia panjang boleh 2 kitab. Nak buat 3 kitab pun boleh. Subuh Allah subuh tak nak pergi. Hari Jumaat Sabtu boleh lah. Kemudian maghrib tadilah ada gangguan lah maghrib ni. Kita duha tak ada gangguan sebab orang yang ada memang mari nak belajar. Maghrib ni sebahagiannya bukan nak belajar. Dia nak berjemaah maghrib, nak berjemaah isyak. Belajar dia tak ambuh. Orang mengajar dia baca Quran ada. Orang mengajar dia berzikir ada. Orang mengajar Quran maghrib, dia ajar Quran ke anak dia. Orang tengah mengajar Quran maghrib ni, dia mengajar Quran di masjid kepada anak dia. Orang puan. Nak mengajar Quran di rumah kamu lah. Kamu main masjid buat apa? Orang perempuan main masjid buat apa? Main di rumah je. Perempuan, anak ada jaga anak di rumah. Mengajar Quran anak di rumah. Dok, mari masjid, dia ajar Quran. Orang tengah mengajar fardu ain. Ni semua panggil apa ni?
penyakit akhir zaman. Penyakit akhir zaman. Dikira dia mengajar Quran masa tengah kuliah maghrib itu, hebatlah dianya. Baguslah dianya. Dia ajar Quran kanak dan kadang tidak beradab. Dia ajar Quran kanak dia dan kadang tidak beradab. Dia tidak menghormati majlis ilmu. Dia ajar dah, kurang ajar kepada anak dia. Dia ajar dah, kurang ajar kepada majlis ilmu kepada anak dia. Ni orang ajar, mau ajar Quran. Nanti mu besar orang mengajar, mau baca Quran. Gitu dah. Dia ajar, kurang ajar. Dalam masjid kepada majlis ilmu. Boleh berlaku seumpama tu. Kata dia ambil mana palotok dia tu? Pengaruh mana dia ambil? Mari mana pengaruh gitu? Ada orang bawa pengaruh gitu? Orang mengajar, kamu ngaji Quran, kamu mengajar Quran, kamu berzikir. Yang ni problem hak maghrib. Duha baik. Duha baik, ada masalah insya-Allah. Tapi jangan duha bulan Ramadan. Jerembung pula dengan orang pagi, geruk hak nak baca Quran. Tak ada rukuk lepas subuh. Orang main ngajar kitab fardu ain, dia pun akak pun lari. Tu satu penyakit dia tu. Iktikaf dalam masjid. Iktikaf dalam masjid bulan Ramadan, baca Quran, orang mengajar dia kat punggung. Sebab orang mengajar ni ngajar ilmu sains, ilmu matematik, ilmu dunia, ilmu dak pakar. Lepas tu pakarnya dia baca Quran tak ada hak wajib. Orang belajar fardu ain tak wajib. Itu ilmu dunia, ilmu dak pakar bagi dia. Tu pelik kau tu, dia punya pemahaman dia macam mana. Balik ke rumah bukan boleh masuk, boleh makan pun bulan Ramadan. Kenapa jadi gitu? Ya jangan orang mengajar, dia mengajar kitab tauhid dia mengajar orang semai sunat tepi dia. Main sunat lepas 2 rakaat. Ni tengah mengajar. Tapi saya tak pernah kena lagi tu. Saya tak pernah kena. Tapi ada masuk FB. Dia kata dia mengajar, ada orang main sunat tepi. Serpan main sunat 2 rakaat. Lepas tu orang tanya dia, Ustaz mengajar apa? Saya mengajar tauhid sifat 20, dia kata. Ingat ke mengajar sains? Orang tukang komen tu pula. Orang tukang komen. Ustaz mengajar apa sebenarnya? Orang mengajar dia mesti nak tepi tu. Seorang je. Orang lain comel-comel. Apa masalah dia tu? Hak tu kena pegang atau di hospital supaya doktor bahagian psychiatric check otak dia mereng ke dok. Dok, comel je otak dia. Tak mereng. Dah kenapa buat gitu? Nak tunjuk ni aku nak semai sunat Main sunat awal bing berapa kali. Orang tua kerja gitu. Nak kata kau ni? Hak mengajar dia duduk berzikir depan tu pernah berlaku lah. Duduk berzikir kejap dia lari lah. Tu dah pelik tu dia kurang. Pernah berlaku lah seumpama tu. Dia mengajar dia main sunat. Ada masjid orang mengajar dia taruh Quran belakang. Bunyilah seorang mengajar sampai ke depan. Ada ramai kalau seorang baca Quran kalau maghrib kalau biasa je. Wallahualam dia tutup Quran dia. Atau kalau biasa mana-mana masjid ada. Kalau ni tak dia buat tadarus sama orang tua. Dia baca Quran 4-5 orang tua. Jadi bunyi pas ke dalam. Ustaz mengajar pula. Ni orang lain lah. Ginilah kita berhentilah kelas sekejap. Kita dengar orang mengaji Quran luar tu boleh pahala. Dengar mengaji Quran. Dengar mengaji kitab ni tak boleh pahala. Barulah senyap. Tutup Quran cetung lagi balik. Paling mana orang tua-tua. Kata molek tu ambil. Orang sekarang ambil video kan. Viral. Orang tua mana ni? Siapa anak cucu dia tolong nasihat kau? Orang mengajar kitab di masjid. Kenapa dia tidak beradab kau ajar gitu? Tengok siapa. Orang baru nak sabar tu. Tepek kan bawah di masjid. Ini minta maaf lah pada orang tua ni. Beradab kepada majlis ilmu. Dia boleh tadarus Quran di luar. Ketika mengajar kuliah maghrib. Mengajar tauhid juga. Mungkin didengar kelas tauhid ni didengar berat. Berarti gitulah. Tak faham tauhid ustaz ni mengajar saja kita duduk dengar. Kita ngaji Quran apa kita. Mungkin gitulah. Mungkin dia beranggapan tauhid ni berat kepala otak tu nak mikir tauhid payah. Mana duduk saja tak faham kita ngaji Quran. Dia fikir gitu. Bukan kata tak faham tu dia kena fokus molek-molek. Sebab ini tauhid tak lepas sini. Dalam bab tauhid tak ada benda dah. Tiba-tiba tak faham dia nak ngaji Quran. Sebab apa? Kadang-kadang orang ni tak pernah belajar ilmu tauhid.
Bicara bab ilmu tauhid, bicara bab qada qadah, atau habis. Bagi dia itu ilmu tinggi, ilmu dalam, ilmu payah. Ini masyarakat sekarang. Tapi itu hak maghrib lah. Dia ilmu adalah waktu duha. Nanti dia akan susun. Antara terbit matahari sampai kepada gelincir matahari waktu zuhur, diletak ilmunya di situ. Ni antara semai subuh dengan terbit matahari. Engkau bahagikan segala waktumu yang kemudian ada semai subuh hingga terbit matahari itu atas 4 bahagi. Bagi 4. Satu bahagi gitu dah. Satu duduk dalam kurungan, bahagi duduk luar. Satu bahagi membaca segala doa yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan daripada sahabat dan daripada orang yang soleh-soleh. Doa-doa yang bicara terdahulu. Lepas semai subuh kan, wiri apa semua. Kemudian doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa yang diajar oleh sahabat, doa yang datang daripada orang yang soleh-soleh. Berdoalah bandar ni. Lepas mai subuh, berwiri, berzikir, apa semua. Habis berdoa. Itu satu bahagian. Dan satu bahagi mana bahagian yang kedua? Membaca segala tasbih dan zikir. Dan engkau ulang-ulang segala mereka itu dengan tasbihmu. Berzikir, bertasbih. Kemudian nanti dia akan bicaralah zikir lepas daripada berdoa sampai kepada terbit matahari. Dia akan datangkan 10 bacaan zikir. Tasbih tu ada 10 kalimah. Sekarang ni dia kata dan satu bahagi, ini bahagian kedua daripada 4 bahagian, membaca segala tasbih dan zikir, dan engkau ulang-ulang segala mereka itu dengan tasbihmu. Turun ke bawah tu, bayang 3 daripada bawah, dan segala tasbihmu itu 10 kalimah. Dia ada 10 bacaan. 10 kalimah ni bukan 10 patah perkataan, 10 bacaan. Yang pertama, yang kedua sampai yang ke-10, tiap-tiap satu tu 10 kali, 10 kali, 10 kali, 100 kali. Ada ni. Tasbih yang pertama, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Bacaan yang kedua, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, 10 kali. Yang ketiganya, la ilaha illallahu wahidul qahhar, rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma al azizul ghaffar, 10 kali. Nanti dia akan cerita di bawah. 10 kali, kesemuanya 100 kali. Ni zikir ni cukup dah ni, tasbih ni cukup dah. Wa amal ni cukup dah disusun oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Tak payah nak cari hak zikir-zikir tarekat yang lain lah. Hak zikir-zikir ada dalam kitab ni, kemudian membaca Al-Quran, tu je. Tak ada dah. Kemudian membaca Al-Quran dengan berguru. Saya nak berzikir tarekat, tu kena ada ilmu lain. Ilmu lain, nak kenal tarekat yang sebenar, guru yang sebenar. Semua perkara kena ada ilmu. Baca Quran belaka, ada betul ada salah. Bertarekah, ada tarekah betul, ada tarekah salah. Nak tahu macam mana baca Quran betul, ilmu Quran kena ada dahulu. Nak tahu macam mana tarekah betul, ilmu tarekah kena ada dulu. Dia kena gitulah. Baca Quran belaka, ada baca betul, ada baca salah. Baca Yasin belaka,
Ada baca Yasin betul, ada baca Yasin dikatakan tak bunyi Yasin. Baca Yasin tak bunyi Yasin. Apa? Dahlah Yasin. Fatihah, baca Fatihah belaka. Ada baca Fatihah betul, ada baca Fatihah salah. Baca Fatihah salah ni. Ada ustaz tu, kelas dia memang disuruh baca Fatihah belaka. Kelas baca Fatihah belaka, orang tu tua. Allah dia kata ustaz, mujur juga dia kata. Buat kelas suruh baca Fatihah. Fatihah tak betul, tasyahud akhir tak betul dia kata. Baca belaka Fatihah. Tapi betul ke tak? Betul dengan ilmu. Bertariqah, betul ke salah? Betul ke tak betul? Ilmu. Dah ada ilmu ke tak? Nak menentukan tariqah tu betul. Ilmu tak ada. Kalau orang tak ada ilmu tariqah, dia terjun dalam tariqah, ngaji pondok pun sesak molek-molek ada. Nak gitu je. Ngaji pondok, keluar pondok dia ambil tariqah, sesak molek-molek ada. Dah kata dia ngaji pondok, alim ilmu syariat, dia tak belajar ilmu tariqah. Ilmu syariat pondok lain, ilmu tariqah lain. Ini hodok kampung nak buat tariqah. Faham lah. Lepas tu kita, ni amalan dia, ni cukup dah amalan ni. Itu bahagian kedua. Dan satu bagi tiga, membaca Quran. Ni. Baca Quran dengan ilmu. Dengan berguru. Baca Quran dengan berguru. Hak baca Quran bulan Ramadan, time kuliah Fadhil dia lari tu, dia baca Quran berguru ke tak? Berguru, dia kata. Lepas tu guru dia ajar macam mana? Guru dia kata, nanti kena balik. Sebab ada awak kuliah Fadhil Ain, jangan kita ganggu dia. Jangan ganggu, kena balik. Bukan dia nak suruh masuk kelas Fadhil Ain. Dia kata jangan ganggu, suruh balik. Guru Quran dia balik awal lagi. Lepas setengah, dah kelas 29. Lepas setengah guru Quran dia balik. Dia pesan dah anak buah dia tu, kena balik nanti. Jangan ganggu nak belajar Fadhil Ain. Jangan ganggu nak belajar Fadhil Ain. Bukan suruh belajar Fadhil Ain, sebab guru Quran pun tak belajar Fadhil Ain juga. Hak berlaku gitulah. Hak guru Quran yang tak belajar Fardhu Ain. Hak ni boleh tanya guru Quran. Tanya molek. Tanyalah ustaz ke ustazah ke, ustazah, kenapa kami kena belajar Quran dengan ustaz? Kenapa kami kena belajar Quran dengan ustazah? Macam dia jawab. Oh, kamu kena belajarlah Quran ni, barulah baca kamu betul. Itu jawapan dia. Cuba tanya pula ustazah Quran tu. Dan macam mana dengan akidah kami? Macam mana dengan semayang bang kami? Macam mana tasawuf sifat hati kami? Kena belajar ke tak? Cuba tanya pula. Kalau tanya orang mengajar Quran, ustaz ke ustazah, kenapa kami kena belajar dengan ustaz, dengan ustazah? Kena musyafahah. Lah, kena belajar lah, barulah baca Quran betul. Dah tauhid, semayang, hati tasawuf, nak betul macam mana kata belajar? Tanya pula yang mengajar Quran tu. Kami ni baca Quran, alhamdulillah. Akidah Quran kami nak belajar mana? Baca Quran tu sunnah, akidah Quran tu tapak agama. Macam mana? Cuba tanya. Tapi ada yang Quran suruh belajar, akidah Quran dia lari. Yang mengajar Quran pun lari juga. Jangan ganggu nak kelas Fadhil Ain. Kata pelik sungguhlah. Ada yang segelintir seumpama tu. Ada segelintir yang seumpama tu. Tapi ada yang guru Quran bagus. Ni kita belajar Quran ni supaya baca Quran kita betul. Tapi kena belajar Fadhil Ain tauhid, fiqh tasawuf. Saya tak mampu nak ajar sebab saya pun belajar juga. Sama-sama belajarlah. Ni ada Quran yang pesan seumpama tu. Tapi anak murid dia sebahagian dia ikut pesanan untuk guru dia tu. Ni guru Quran dia pesan dah belajar Fadhil Ain tauhid, fiqh tasawuf sebab saya pun sekarang saya belajar Fadhil Ain tauhid, fiqh tasawuf. Kamu kena belajarlah. Sebab saya nak tolong ajar ilmu Fadhil Ain tauhid, fiqh tasawuf. Saya tak pandai. Saya hanya boleh pandai ajar Quran aja. Pun tidak diikuti oleh anak murid. Nak baca Quran saja. Ni semua pelik dah. Ni pelik mana ni? Kurang faham agama. Memanglah baca Quran dengan ilmu. Ni. Hak amalan ni cukup dah.
Dengan tasbih ada dalam kitab dia tu salikin. Lepas tu baca Quran dengan ilmu. Baca Quran dengan ilmu. Itu bahagi yang ketiga. Dan satu bahagi yang keempat, tafakkur dan muraqabah. Fikir akan agama, fikir akan ilmu dan amal. Fikir, ilmu, iman, amal. Fikir molek. Ilmu kita macam mana fardu ain, iman kita, amal kita macam mana. Fikir diri kita macam mana, keluarga yang bertanggungjawab kita macam mana. Fikir. Dan muraqabah. Muraqabah ni intai. Mana apa? Sentiasa memperingatkan diri kita, Allah melihat kita zahir dan batin. Itu muraqabah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak, Nabi kata. Kalau kamu tidak boleh melihat Allah, maka musyahadah, itu maqam wa auliya. Melihat Allah dengan basirah, dengan mata hati. Kamu tak sampai maqam musyahadah, maqam syuhud. Kamu kena memperingatkan diri kamu, Allah melihat akan kamu. Ini maqam muraqabah. Pemuraqabah, mengintai-ngintai, memperingatkan diri kita, Allah melihat kita zahir dan batin. Tafakkur dan muraqabah. Fikir. Bak ilmu, bak iman, bak amal, bak diri, bak keluarga. Kena fikir. Panggil apa tu? Fikir agama. Apa dia agama? Islam, iman, ihsan. Fikir agama, Islam, iman, ihsan. Fikir ilmu fardhu tauhid, fiqh tasawuf, sesat ke tidak, diri keluarga sesat ke tidak, kena fikir. Dan kita kena muraqabah, sentiasa memperingatkan diri kita, Allah melihat kita zahir dan batin. Tak seduk pelakon lah. Wa amma akidah tak peduli, pembohong. Wa amma hati tak ikhlas, pembohong. Allah melihat kita zahir dan batin. Kena sentiasa memperingatkan diri kita, Allah melihat kita zahir dan batin. Maka hendaklah engkau fikirkan segala dosamu dan kesalahanmu dan kejahatanmu. Fikir dosa. Nak fikir dosa ni ilmu kena ada lah. Mana dosa jahil fardu ain, mana dosa akidah salah, mana dosa semayang tak sah, mana dosa riya, ujub, takabur, hasad, mana dosa dengan Allah, mana dosa dengan anak Adam. Tu kena fikir molek tu. Fikir akan segala dosamu dan kesalahanmu dan kejahatanmu dan taksirmu pada berbuat ibadah, cuaimu. Cuai dalam buat ibadah. Buat ibadah kadang-kadang buat, tapi cuai. Dengan bahawa kesempurnaan ibadah tidak dijaga, zahir batin ibadah tidak dijaga, tu cuai. Kena fikir. Fikir ni supaya engkau bersungguh-sungguh berbuat ibadah. Bersungguh-sungguh berbuat ibadah. Supaya engkau menjauh daripada segala kejahatan itu, serta taubah kepada Allah Ta'ala. Dan supaya engkau bersungguh-sungguh berbuat ibadah. Fikir dosa ni, supaya engkau menjauh akan kejahatan itu, serta taubah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan supaya engkau sungguh-sungguh berbuat ibadah. Cuai buat ibadah, kena buat ibadah molek-molek, jangan cuai, jangan taksir tu cuai. Fikir bak dosa, lepas tu kena bertaubah kepada Allah. Taubah balik pada ilmu. Dia ada rukun, ada syarat taubah. Bukan taubah masa melepas lah. Taubah, perbanyakkan istighfar, itu sunat. Bangun malam, semai sunat taubah, itu sunat. Bangun malam, itu sunat. Apa dia taubah? Apa dia rukun syarat taubah? Balik kepada ilmu. Tapi yang pertamanya, apa dosa kita? Dosa tak semayang. Semayang tapi ilmu, pahala. Tak semayang, dosa besar. Semayang tapi ilmu. Semayang Fatihah salah. Semayang tasyahud salah.
Panggil semayang. Tak semayang dosa. Semayang tapi ilmu, semayang tidak sah, dosa. Dosa yang paling besarnya akidah salah. Nak fikir dosa kena ilmu. Ilmu baru kena dosa pahala. Nak bertaubat balik kepada ilmu. Dan kitab Minhajul Abidin macam sebut tadinya, permulaannya ilmu, terus pergi kepada yang kedua, taubah. Ilmu dan terus pergi pada taubah. Nak bertaubah balik kepada ilmu. Dan lagi fikirkan olehmu akan suatu yang mendatangkan bagi, yang membawa pada seksa Allah yang sangat sakit. Dan murkanya murka Allah yang sangat besar. Kena fikirlah, apakah perkara yang membawa pada seksa Allah yang sangat sakit, yang bawa pada murka Allah yang sangat besar. Kena fikir molek, tapi fikir berdasarkan kepada ilmu. Belajar lepas tu fikir, belajar lepas tu fikir. Fikir ilmu, fikir iman, fikir amal kita, fikir agama Islam, iman dan ihsan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.